Ya Allah, jadikanlah jiwa putriku ini sekental jiwa Siti Hajar ketika terdampar di padang pasir yang tandus. Awak, jomlah kita pergi ride, jalan-jalan tengok gunung yang cantik dekat Western Australia ni. Ayah hantar dia pergi sana dulu untuk belajar kan? Dia buat apa kat sana sekarang? Keluar dengan kawan, enjoy dengan jantan? Hei! Tidak ada ayah yang sanggup melihat putrinya terluka. Saya nak bagi tahu pakcik ni, Hajar aksiden pakcik. Yang dirisau sekarang ni mana ayah nak cari duit. Daripada dulu sampai sekarang, abang je nak berkorban. Ayah nak jual kebun. Hajarlah satu-satunya harta yang ayah ada. Dia tak faham. Ni ayah kalau nak buat semua sendiri, ayah buat sendiri. Dia tak nak mesti campur. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafin Ash binti Abdul Razak. Nombor metrik I182031143. Saya akan menceritakan sinopsis filem Bisik Pada Langit. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memberitahu siapakah pengarahnya, penulis skrip dan bilakah tarikh tayangannya. Bisik Pada Langit ialah sebuah filem drama Malaysia pada tahun 2017 yang diarahkan oleh Kabir Bahtiar dengan idea dan cerita asal oleh bekas wartawan hiburan iaitu Sunny Boy Ismail dan skrip ditulis oleh Sofia Jerilin dan Maizura Idris. Filem ini pada asalnya ialah sebuah telefilm yang sepatutnya disiarkan di Astro First eksklusif, tetapi akhirnya diangkat menjadi ke layar perak. Penggambaran dijalankan di Labu, Negeri Sembilan dan di Perth, Australia. Ia diterbitkan oleh Astro Show dengan kerjasama Nusantara Seni Karya dan ditayangkan pada 21 September 2017. Filem ini memaparkan elemen yang berteraskan kekuatan hubungan dalam kekeluargaan, permainan emosi serta sutikan beberapa plot yang berbeza berbanding kebiasaan seperti faktor dramatik dalam setiap babak. Antara barisan pelakon hebat dalam filem ini sudah tentu ialah Jalil Hamid, Umi Nazirah, Beto Khusyari, Naim Daniel, Erwin Linson dan Fazilah Mansor. Sekarang saya akan menceritakan sinopsisnya pula. Filem Bisik Pada Langit ini mengisahkan pengorbanan Wak Rosli dilakonkan oleh Jalil Hamid sebagai seorang ayah yang begitu menyayangi anak perempuannya dan sanggup menunaikan segala kehendak pemata hatinya ini bagi memastikan kebahagiaan dicapai beliau pada setiap masa. Siti Hajar yang dilakukan oleh Umi Nazirah merupakan satu-satunya anak perempuan daripada 3 beradik. Sama seperti ayahnya, abang beliau Zaidi dilakonkan oleh Beto Khusyari dan adik dia Ikram di lakonan Naim Daniel turut perlu berkorban semata-mata demi memastikan cita-cita Siti Hajar untuk melanjutkan pelajarannya di Perth, Australia dapat direalisasikan. Walaupun dalam keadaan berat hati, Wak Rosli perlu membenarkan anaknya pergi dengan harapan Siti Hajar dapat membawa pulang segulung ijazah dan seterusnya dapat membantu keluarga yang selama ini hidup dalam serba kekurangan. Harapan Wak Rosli musnah apabila mendapat tahu Siti Hajar terlibat dalam satu kemalangan motosikal berkuasa tinggi di Perth. Lebih meremukkan hati Wak Rosli apabila beliau hanya mengetahui akan hobi anaknya yang gemar menunggang motosikal selepas dari kecelakaan yang menimpa Siti Hajar. Namun, pada masa yang sama, seluruh ahli keluarga Wak Rosli sudah mengetahuinya sejak dari dahulu lagi. Siti Hajar kini berada dalam keadaan kritikal dan koma di negara asing yang menjadikan keluarganya di Malaysia tidak senang duduk dan ditindih keresahan. Tidak cukup sekadar memanjatkan doa agar dipermudahkan segalanya, Wak Rosli terus berusaha mencari jalan agar beliau dapat pergi ke Australia untuk melihat sendiri keadaan anak kesayangannya itu. Tanah yang ada digadaikan, rumah pula dipajakkan, saudara mara ada yang membantu. Tetapi kebanyakan daripada mereka lebih banyak menjemuh kerana tidak setuju akan keputusan Wak Rosli untuk pergi melawat anaknya di Australia.
kerana diandaikan sebagai satu pembaziran kepada mereka yang terang-terangai hidup dalam kesusahan di sini. Wak Rosli dan keluarganya dinasihatkan untuk terus menanti dengan keputusan doktor dengan penuh pasrah di Malaysia. Sikap degil Wak Rosli, beliau membuat keputusan untuk pergi ke Australia untuk melawat anaknya. Tetapi sebelum kepergiannya, beliau telah mendapat khabar berita bahawa anaknya Siti Hajar telah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Anas bin Kamal. Nombor matrik I18203-246. Hari ini saya akan menceritakan tentang analisa watak. Let's go! Watak ayah atau namanya Wak Rosli yang dilakonkan oleh Jalil Hamid. Watak ayah seorang yang tegas, berpendirian dan dia mempunyai 3 orang anak. Yang pertama dilakukan oleh Betul Kosyari, kedua Hajar yang dilakukan oleh Umi Nazira dan ketiga Ikram yang dilakukan oleh Naim Daniel. Watak ayah seorang yang sangat sayangkan anak perempuannya iaitu Hajar, sehingga Hajar dapat menyambung pelajaran ke Australia. Nak dijadikan cerita, Hajar kemalangan dan berlaku konflik di dalam cerita ini. Namun ayah sangat cekal dan tabah apa yang berlaku terhadap dirinya dan keluarganya. Tapi di dalam filem ni nampak watak yang dilakukan oleh Jalil Hamid sangat menghayati, kerana banyak responden yang saya lihat, komen-komen yang saya lihat, banyak yang menangis dan tersentuh dengan watak Jalil Hamid dan Hajar. Jadi disebabkan kedegilan ayah ini, dia ingin melihat Hajar yang kemalangan di Australia. Tetapi kawan Hajar, Irwan, ingin membantu keluarga Hajar ini dan membawa jenazah Hajar kembali ke Malaysia. Itu saja untuk watak ayah atau Wak Rosli. Sekian dia. Watak mak ataupun namanya Zainab yang dilakukan oleh Fadilah Mansur. Watak mak sungguh memberi kesan terhadap cerita ini, dari segi tangisan, dari segi dialog-dialog yang diceritakan dan disampaikan, sangat memberi kesan kepada penonton dan diri saya sendiri. Watak mak seorang yang penyabar dan patuh kepada suaminya, seorang yang degil dan berpendirian. Watak mak ini sangat sabar dengan anak-anaknya, perangai anak-anak dia yang degil dan nakal masing-masing. Watak mak ni sungguh cekal apabila dia dapat tahu yang Hajar kemalangan di Australia, kemalangan motosikal di Australia. Dan mak seorang yang sedih, tapi dia sabar dan cekal supaya nampak kuat di hadapan suaminya. Walau apa pun suami dia buat, dia tetap sokong dan sabar dengan apa yang suami dia memberi keputusan. Itu saja untuk watak mak. Watak Irwan yang dilakukan oleh Irwin Donson. Watak Irwan ni adalah seorang kawan kepada Hajar di universiti. Mereka ada menjalinkan hubungan tapi tidak memberitahu kepada ayah, kerana Hajar takut ayah memarahi kerana ketegasan ayah itu. Ada satu babak yang menyatakan kalau ayah tahu ni habislah, Hajar berkata. Dan Irwan pun berkata, pasal motor ke pasal kita? Hajar pun menjawab dua-dua, sebab ayah sangat tidak mengizinkan Hajar untuk berhubung dengan sesiapa dan suruh dia belajar dan tidak membenarkan dia menaiki motosikal kerana berbahaya. Irwan seorang yang bertanggungjawab. Selepas apa yang berlaku kepada Hajar, dia membawa jenazah Hajar daripada Hajar terlantar di hospital sehingga Hajar meninggal, dan Irwan membawa pulang jenazah Hajar ke Malaysia tanpa meminta sedikit wang pun kepada keluarga Hajar. Irwan sangat baik dan bertanggungjawab. Saya, Siti Nur Imanina binti Mak Gupran, nombor matrik I181028838, ingin meneruskan penerangan tentang watak-watak yang ada pada cerita
Bisik pada Langit. Watak Zaidi dilakonkan oleh pelakon terkenal Vito Kushairi. Zaidi merupakan watak seorang anak sulung dan abang kepada 2 orang adik. Beliau berperanan sebagai anak sulung dan abang yang baik serta sangat menyayangi keluarganya. Beliau sangat sayangkan adik perempuannya iaitu Siti Hajar. Beliau bekerja sebagai seorang kerani di sebuah syarikat kontraktor. Beliau sememangnya berkeinginan untuk menyambung pelajarannya, namun belum berkesempatan disebabkan faktor kewangan dan tanggungjawab terhadap ibu bapanya. Zaidi menggalas peranan anak sulung dan melayan segala kemahuan ayahnya yang mahu ke immigration, masjid, bertemu tauqitan untuk menguruskan hal jualan tanah, pejabat pendidikan Pontian hinggalah pejabat pendidikan wilayah Persekutuan Putrajaya. Selain itu, beliau juga mahu mengambil advance gajinya dari bos untuk membantu ayah membeli tiket ke Australia. Babak tersebut membuktikan bahawa Zaidi sanggup lebih mengutamakan keluarganya berbanding dirinya. Watak Siti Hajar dilakonkan oleh pelakon hebat Umi Nazira. Siti Hajar merupakan anak nombor 2 daripada 3 anak Encik Rosli. Beliau merupakan anak perempuan tunggal serta amat disayangi oleh bapanya sejak kecil. Beliau merupakan pelajar cemerlang SPM dan memperolehi keputusan sebanyak 12A. Hajar adalah seorang gadis yang sopan santun dan periang. Beliau meminati aktiviti memancing dan sering menemani ayahnya memancing di jeti Tanjung Piai. Hajar juga amat meminati motosikal. Beliau juga pernah menunggang motosikal ke Pekan tanpa pengetahuan emak dan ayahnya ketika di alam persekolahan. Namun, diketahui ayahnya setelah adiknya Ikram membuka mulut tentang perkara tersebut. Berbaki 3 bulan, Siti Hajar akan menamatkan pelajarannya dan sebelum pulang ke Malaysia, beliau mengajak Irwan menunggang motosikal di kawasan Australia. Beliau ingin melakukan perkara tersebut kerana jika sudah pulang ke Malaysia, kemahuannya itu tidak akan diteruti ayahnya. Malangnya, Hajar kemalangan ketika sedang menjalankan aktiviti tersebut. Watak Ikram dilakonkan oleh penyanyi dan pelakon terkenal Naim Daniel. Ikram merupakan adik bongsu Zaidi dan Hajar. Beliau bekerja sebagai seorang mekanik di sebuah bengkel kereta. Beliau sebenarnya adalah anak yang baik, namun disebabkan ayahnya yang kurang memberi perhatian terhadapnya sejak kecil, membuatkan beliau memberontak dan sering meninggikan suara terhadap ayahnya. Tindakan itu bukanlah sengaja dilakukan, tetapi itu merupakan personaliti yang terbentuk akibat kecewa dengan tindakan ayahnya yang sering melebihkan dan membandingkan dirinya dengan kakaknya, iaitu Siti Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amir bin Abdul Latif, nombor metrik I18203146. So, saya nak cerita sikit pasal Alfred Adler. Siapa Alfred Adler? Alfred Adler ni pencipta teori dalam perkembangan personaliti seseorang, salah seorang pencipta teori. So, teori beliau terkenal. So, kita nak cerita sikit pasal latar belakang dia, macam mana dia masuk bidang ni, biodata dia sikit dan konsep-konsep dalam teori dia sikit lah. So, kita nak cerita satu persatu. So, kita pergi ke tepi dulu pasal biodata dia lah. Alfred Adler, nama dia Alfred Adler, lahir 7 Februari 1870 dekat Rudolfsheim, Vienna. Vienna kat mana? Kat Austria. Beliau dilahirkan sebagai anak kedua dalam keluarga beliau. Keluarga beliau biasa-biasa saja. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1937 pada umur 67 tahun. So, itu sedikit pasal biodata Alfred Adler ni lah. Okay, kita nak pergi macam mana dia boleh cuba diri, latar belakang dia sikit, salah silah dia sikit lah. So, Alfred Adler ni waktu dia kecil, dia jatuh sakit. Kat mana dia sakit pneumonia, macam mana sebutan dia macam tu, mungkin saya tak pasti sebutan dia. Dia sakit pneumonia. Sakit ni yang buat dia hampir meninggal dunia, di mana pada waktu ketika itu dia umur 5 tahun, tapi dia selamat alhamdulillah. Tapi dia mempunyai kekurangan daripada segi fizikal. Namun peristiwa tu buat beliau jadi motivate diri beliau untuk
menceburi bidang kedoktoran. So sebabkan peristiwa tu beliau menceburi bidang kedoktoran, dan akhirnya pada tahun 1895 beliau mendapat ijazah dalam bidang perubatan di University of Vienna. So seterusnya dia join, lepas tu dia join macam mana dia masuk dalam bidang teori ni, dia join satu persatuan iaitu Vienna Psychoanalytic Society yang diasaskan oleh salah seorang pencipta teori yang terkenal iaitu Sigmund Freud. Dia masuk, dia join, tapi lepas tu dia keluar disebabkan ketidaksefahaman beliau dengan Sigmund Freud dari segi pendapat masing-masing berbeza, dan beliau mencipta persatuan beliau sendiri iaitu Society of Individual Psychology, di mana melalui persatuan itu beliau memperkenalkan teori-teori beliau, iaitu bermula pada tahun 1912. So dari situ bagaimana beliau memulakan karier beliau mencipta teori-teori tentang perkembangan personaliti seseorang. So itu sedikit pasal biodata dan latar belakang Alfred Adler. So kemudian saya akan sentuh macam mana pandangan beliau dan juga konsep-konsep yang digunakan dalam teori Alfred Adler ni. Sedikit saya akan sentuh yang terakhir, kita akan cerita sikit pasal konsep-konsep yang ada dalam teori Alfred Adler ni. So sebelum tu saya nak minta maaf kalau ada salah silap atas penjelasan yang saya bagi. Saya minta betulkan dan saya minta maaf, dan saya harap saya bagi dengan jelas dan betul lah. Okey, kita teruskan kepada konsep yang pertama, iaitu ketentuan yang diada-adakan. Konsep ini diguna pakai di mana Alfred menyatakan setiap tindak tanduk manusia, setiap tingkah laku manusia, perbuatan manusia adalah berdasarkan daripada tingkah laku jangka masa hadapan dan juga peristiwa masa lampau. So manusia akan bertindak daripada jangka masa hadapan. Macam contoh, dia anggap masa depan dia, nak buat macam ni, nak buat macam ni, kena buat macam ni. So dia jangka macam tu, dia akan bertindak mengikut apa yang dia jangka. Dan juga peristiwa masa lalu maksud dia apa yang pernah jadi. Kalau dia buat macam ni, jadi macam ni. So dia akan melakukan perbuatan dia berdasarkan peristiwa yang pernah berlaku. So itu apa yang difahamkan oleh konsep dalam ketentuan yang diada-adakan ini oleh Alfred Adler lah. Konsep seterusnya adalah konsep berusaha kepada superiority. Macam mana yang dikatakan oleh berusaha ke superiority ini? Pada mulanya Alfred menyatakan berusaha kepada superiority ini adalah manusia bertindak secara agresif untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Alfred Adler juga menganggap konsep ini adalah manusia bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu. Seperti contoh, kalau seseorang mempunyai matlamat atau impian yang dia ingin capai, mereka akan berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat dan impian tersebut. So itu apa yang cuba diterangkan bagaimana manusia bertindak melalui berusaha ke arah seperti oleh Adler. So konsep yang seterusnya, itu yang ketiga, iaitu perasaan rendah diri, di mana konsep ini adalah konsep di mana Alfred Adler menyatakan manusia mempunyai kelemahan diri dan bertindak melalui kelemahan yang mereka ada. Maksudnya tindak tanduk manusia, tingkah laku manusia adalah berdasar kelemahan diri yang mereka adalah. Maksudnya contoh macam kalau seseorang itu pemalu, tidak malu, dan mereka akan bertindak secara senyap, iaitu tidak banyak bercakap dan sebagainya, supaya mereka tidak membuka kelemahan mereka. So itu adalah tanggapan Adler terhadap konsep ini, iaitu konsep rendah diri, iaitu bertindak mengikut kesempurnaan diri mereka sendiri, kelemahan mereka sendiri, supaya mereka dapat hidup dengan stabil. Okay, seterusnya adalah minat, iaitu tindak tanduk dan tingkah laku manusia yang berubah melalui minat. Iaitu contoh macam Adler sendiri, dia minat dalam bidang perubatan dan membuatkan dia untuk mencuburi dalam bidang perubatan, dan akhirnya dia mencuburi bidang kerjaya beliau dalam bidang perubatan. So itu adalah contoh bagaimana konsep minat ini.
So seterusnya konsep yang kelima iaitu gaya hidup, di mana Adler menyatakan perkembangan manusia, perkembangan seseorang, tindak tanduk seorang, tingkah laku seseorang adalah melalui gaya hidup, di mana gaya hidup manusia menentukan manusia ini macam mana dia, style kehidupan dia akan jadi macam mana. Dan gaya hidup ini juga berkaitan dengan pengaruh keluarga, di mana persekitaran keluarga itu akan menyebabkan manusia ni jadi buruk, contoh jadi jahat, jadi baik, jadi alim, macam itulah contoh dia. Okey, untuk kreatifkan diri pula, konsep sebenarnya adalah kreatifkan diri, di mana konsep ini adalah kemuncak personaliti seorang dalam kehidupan mereka, iaitu menurut konsep ini Adler juga menyatakan manusia bukan lagi bergantung pada nasibnya, tetapi manusia adalah penentu terhadap nasibnya. Okey, itu adalah konsep kreatifkan diri. Okey, yang terakhir adalah konsep susunan kelahiran, di mana perkembangan manusia dalam tanggapan Adler juga dipengaruhi oleh susunan kelahiran, di mana contoh macam anak sulung pada asalnya, pada mula kelahiran mereka diberi penuh kasih sayang, diajar dengan disiplin dan sebagainya. Kemudian bila lahirnya anak kedua, mereka kurang kasih sayang disebabkan lupa lebih kepada anak kedua, dan mereka dipinggirkan sedikit, dan mereka tindak tanduk mereka daripada disebabkan itu mereka menjadi lebih bertanggungjawab, lebih berdisiplin dan lebih membimbing di situ. Itu adalah contoh bagaimana konsep kesusunan kelahiran ini mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang. So itu sahaja daripada saya. Segala salah silap saya minta maaf. So itu saja. Sekian, terima kasih. Saya Nishakinah binti Hairi Anwar, nombor kad matrik I18203-128 akan menerangkan perkaitan teori dengan watak filem. Setelah mengetahui latar belakang teori Alfred Adler, saya akan mengaitkan pula teori Alfred Adler dan watak filem. Berdasarkan filem Bisik Pada Langit, iaitu sebuah filem arahan Kabir Bhatia, kisah ini banyak menekankan salah satu konsep utama teori Alfred Adler, iaitu konsep susunan kelahiran atau gugusan keluarga. Terdapat 3 beradik dalam kisah ini yang boleh dikaitkan. Watak pertama iaitu watak Zaidi atau Di merupakan anak sulung dan abang kepada 2 orang adiknya. Berdasarkan konsep Adler iaitu susunan kelahiran, ada menyatakan bahawa anak pertama lazimnya bekerja keras dan boleh diharapkan. Telah dipamerkan pada watak Zaidi ini. Ini kerana beliau sanggup mengetepikan hasratnya untuk menyambung pelajaran dan mengutamakan tanggungjawab beliau sebagai anak sulung dengan bekerja sebagai seorang kerani untuk menanggung masalah kewangan keluarganya. Hal ini membuktikan bahawa anak pertama seorang yang boleh diharapkan dan boleh dipercayai untuk menggalas tanggungjawabnya. Seterusnya, watak Siti Hajar, anak kedua dan anak tunggal perempuan. Siti Hajar merupakan anak tengah antara adik-beradiknya. Beliau merupakan anak perempuan tunggal yang sangat disayangi oleh bapanya serta dilayan lebih daripada adik-beradiknya yang lain. Berdasarkan konsep teori Alfred Adler mengenai anak tunggal dalam susunan kelahiran, watak Siti Hajar sememangnya memaparkan sifat seorang anak tunggal seperti mendapat perhatian sepenuhnya daripada ibu dan bapanya serta mendapat pencapaian yang terbaik dalam sijil pelajaran Malaysia SPM iaitu 12A. Teori Adler juga ada menyatakan bahawa anak tunggal ini sebenarnya sangat sukakan pencapaian dalam kehidupannya. Pada masa yang sama, beliau merupakan anak tengah dalam keluarganya. Jadi mengikut teori Adler, ada menyatakan bahawa anak kedua lazimnya cenderung untuk menjadi anak yang bermasalah. Sama seperti watak Siti Hajar yang pernah menunggang motosikal ke pekan tanpa pengetahuan ibu dan bapanya, kerana beliau sebenarnya sangat meminati aktiviti bermotosikal. Yang terakhir, watak Ikram, anak bongsu.
Ikram merupakan adik bongsu kepada Zaidi dan Siti Hajar. Beliau bekerja sebagai seorang mekanik di bengkel. Berdasarkan watak Ikram ini, terdapat percanggahan dengan konsep susunan kelahiran teori Adler yang percaya bahawa anak bongsu merupakan bayi kepada ibu bapa kerana tidak mampu berdikari dan dimanjakan oleh ibu bapanya. Hal ini sangat berbeza dengan watak Ikram yang menjadi anak bongsu. Tetapi beliau tidak dimanjakan, malah mungkin terasa diabaikan kerana bapanya yang lebih memberi perhatian kepada Siti Hajar, iaitu kakaknya. Ini dapat dibuktikan lagi dalam babak di mana Ikram berkongsi berita baik mengenai kemenangannya pada pertandingan menulis karangan bahasa Inggeris. Tetapi bapanya tidak berbangga dengan hasil pencapaiannya. Malah dibandingkan dengan Siti Hajar, kakaknya. Layanan bapanya yang sentiasa melebihkan Siti Hajar telah membentuk personaliti Ikram yang suka memberontak dan sering tertinggi suara kepada bapanya kerana kekurangan perhatian sejak kecil daripada ibu bapa beliau. Seterusnya, saya serahkan kepada Nur Syafinas. Seterusnya, saya akan menceritakan penyelesaiannya. Menurut Alfred Adler, aturan kelahiran dan interpretasi ke atas kedudukan seseorang dalam keluarga merupakan acuan utama dalam bagaimana kita berhadapan dengan dunia luar. Dalam terapi Adrian berhadapan dengan masalah keluarga, hubungan adik-beradik merupakan kunci utama dalam penyelesaian masalah ini. Antara penyelesaian yang boleh digunakan ialah terapi dan kaunseling Adlerian yang melihatkan fasa proses terapi, iaitu meneroka dinamik individu. Selain itu, penerokaan konstelasi keluarga juga tertumpu di bawah kepada meneroka dinamik individu. Adler melihat keluarga memainkan peranan yang penting dalam membentukkan personaliti individu. Adler juga mencadangkan menerusi konstelasi keluarga, kita dapat melihat keunikan pandangan individu tersebut ke atas diri sendiri, orang lain dan kehidupan. Faktor-faktor seperti nilai dan budaya keluarga, pandangan peranan gender dan hubungan interpersonal merupakan faktor yang memainkan peranan dalam perkembangan individu. Penilaian Adrian yang memberatkan penerokaan konstelasi keluarga klien termasuklah penilaian ke atas kondisi klien ketika kecil, susun atur keluarga, hubungan ibu bapa, nilai keluarga dan budaya serta klien. Nada berjalan mencari si irama, menyatu di dalam siulan hipaksi. Muka ke alam, pandanglah ke dia.